Saya nak bagi amaran. Ada 3 golongan ni yang kita jangan sesekali lupa. Pertama, golongan orang asli. Kedua, golongan orang kurang upaya. Dan yang ketiga adalah golongan wanita. Dalam proses negara kita mengejar kemajuan dan juga perkembangan ekonomi, ia tidak bermakna seandainya kita mengetepikan ketiga-tiga golongan ni. Maksud saya, korang pernah tak terfikir, adakah penyertaan ketiga-tiga golongan ni di dalam ekonomi kita sudah cukup supaya suara dan hasrat mereka boleh didengar? Kerana kita kena ingat tanpa perwakilan yang cukup daripada ketiga-tiga golongan ini, mereka akan tertinggal dari aspek pengumpulan dasar yang seterusnya menyebabkan mereka akan tertinggal di dalam arus pembangunan negara. Maksud saya, tanpa perwakilan yang betul-betul bagus dan cukup, macam mana kita nak faham tentang apa masalah diorang, apa halangan yang diorang hadapi dan seterusnya nak membantu mereka. Pertama sekali kita boleh lihat daripada aspek perwakilan orang asli dekat Malaysia ni. Apa sebenarnya isu orang asli ni? Well, kalau korang tengok kembali, sebenarnya orang asli ni banyak terlibat di dalam isu-isu pemilikan tanah yang menyebabkan wilayah dan juga adat mereka terancam. Isu lain adalah seperti kadar kemiskinan yang tinggi, kadar kekurangan zat makanan yang tinggi, kadar kececeran pendidikan di sekolah dan juga kekurangan kemudahan awam seperti air dan juga elektrik. Jadi pernah tak kita terfikir, adakah perwakilan orang asli dekat dalam negara kita ni, baik daripada sektor politik, kerajaan dan sebagainya, adakah sudah cukup untuk kita mengetahui tentang apa sebenarnya masalah mereka dan membolehkan kita membantu mereka? Sebagai contoh, sedangkan GLC kita boleh senang-senang lantik orang politik, kenapa senator yang kita boleh lantik itu, kita tak perbanyakkan lantikan daripada golongan orang asli? Takkanlah lantik orang politik dekat GLC boleh, nak lantik senator di kalangan orang asli takkan nak berkira sangat bang? Kedua, kita pergi pula kepada perwakilan orang kurang upaya ataupun OKU. Korang tahu tak, dekat Malaysia ni hanya 2.4% saja orang OKU yang berdaftar dengan KPWKM. Takkan banyak ni je, mana pergi selebihnya? Takkan tak ada sebarang usaha untuk menggalakkan diorang ni berdaftar? Pada hakikatnya, suara orang OKU sangat penting. Contohnya dekat peringkat perwakilan mahasiswa universiti, berapa ramaikah mahasiswa-mahasiswa yang terdiri daripada golongan orang kurang upaya berjaya mendapat tempat? Perwakilan politik juga, kenapa kita tak lantik golongan-golongan OKU ni untuk diangkat menjadi senator? Kenapa tidak? Yang ketiga pula, kita pergi kepada perwakilan wanita. Sebenarnya guys, semenjak kita merdeka, perwakilan wanita di peringkat korporat, politik dan juga NGO ni masih di tahap rendah. Saya tak tahu bagi korang lah, tapi bagi saya sendiri, setiap kali kalau pilihan raya umum, satu benda yang saya paling berminat nak tengok adalah berapa ramaikah calon wanita yang akan ditampilkan oleh parti politik masing-masing. Akan tetapi setakat inilah jumlahnya sangat mengecewakan. Dari sudut corporate leadership pula, pada tahun 2021 dilaporkan bilangan wanita yang mendapat tempat sebagai kepimpinan kanan dekat corporate ni hanyalah 37% saja. Korang nak tahu tak berapa banyak persen dia meningkat daripada tahun sebelumnya? Hanya 4% saja. Saya masih ingat lagi pada tahun 2019 dalam satu sesi soal jawab dekat Parlimen, Kementerian Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat menyasarkan satu objektif di mana sekurang-kurangnya 30% perwakilan wanita sebagai pembuat keputusan dekat Parlimen. Ini seiring dengan matlamat di peringkat global. Sama ada ia bakal berjaya ataupun tidak, yet to be seen. Akan tetapi kita memerlukan komitmen dari segenap lapisan masyarakat untuk menjadikan sasaran ini sebagai satu kenyataan. Okey guys, sebelum saya tamatkan video ini, satu pesanan saya nak sampaikan kepada anda semua. Walau semaju mana pun kita di dalam ekonomi ini, walaupun sepantas mana kita bergerak untuk membangunkan negara kita, ingatlah bahawa pembangunan negara kita ini tidak boleh sempurna jika kita mengabaikan ketiga-tiga golongan ini, iaitu OKU, orang asli dan juga golongan wanita. Oleh itu, sama-sama kita pastikan bahawa perwakilan daripada ketiga-tiga golongan ini di dalam masyarakat kita dapat ditingkatkan. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share guys.